Mungkin kita nak terus bersama dengan rakan tugas kita atau kita pergi ke Sarawak dulu. Okey, kita pergi ke Sarawak dulu bersama dengan saudara Nuzuluddin Abdul Razak yang kini sudah pun bersedia. Nuzul, silakan Nuzul. Baik, terima kasih. Kalau melihat kepada apa yang kita hendak kemas kini, pada kali ini kita fokus kepada bagaimana proses pengiraan undi itu dapat dilaksanakan dengan cukup baik oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Kerana pada kini kita tahu seluruh kawasan di seluruh negara ini membuka pusat mengundi mereka seawal jam 7.30 pagi dan juga di Sarawak kita ada 31 kawasan parlimen dan telah beroperasi dibuka kepada pemilih berdaftar seawal jam 7.30 pagi sehinggalah maksimum 5.30 petang. Bagaimanapun ada beberapa pusat mengundi yang ditutup seawal jam 11 pagi, 12 tengah hari dan ada juga jam 1, 2, 3 dan 4 petang. Ini antara perkara yang kita perlu lihat mungkin komposisi pengundi berdaftar di kawasan-kawasan tertentu ini. Misalnya yang tutup pada jam 11 pagi itu sedikit berbanding jumlah yang lain. Kalau kita bawakan salah satunya adalah di Parlimen Kanowit, di Rumah Gambang Ulu Menuan Point Dun Macan. Kawasan ini ataupun pusat mengundi ini tutup pada jam 11 pagi. Dan kalau melihat kepada keseluruhan undi di Sarawak sahaja, pada kali ini PRU ke-15 kita mencatatkan sehingga 1.94 juta, penambahan hampir 60% berbanding PRU ke-14 lalu. Ini antara komposisi yang akan kita lihat secara keseluruhannya. Dan selepas pada jam 5.30 petang, kesemua kotak-kotak undi daripada 31 parlimen ini, daripada 1,900 lebih pusat mengundi akan dihantar ke pusat penamaan calon ataupun pusat pengundian pengiraan undi untuk dikira undinya, dan kita akan kemas kini hasil dapatan daripada pengundi di Sarawak kerana kita mahu peratusan pengundi di Sarawak juga melebihi angka 70%. Dan kalau melihat perkembangan semasa daripada pagi sehingga ke petang, wartawan kita petugas daripada Lawas sehinggalah ke Kuching semua menerima maklum balas positif dari masyarakat. Kalau mira kepada undi 18 hingga 20 tahun juga mereka turun seawal jam 7 pagi bersedia bersama dengan keluarga masing-masing kerana ini kali pertama mereka menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk menentukan masa depan Sarawak dan juga Malaysia secara keseluruhan. Dan melihat kepada keadaan terkini, laporan kita terima daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, kita tidak boleh ketepikan beberapa kawasan ada secara realitinya mengalami kejadian banjir. Terbaru 5 lokasi di Parlimen Baram dan Limbang mengalami kejadian banjir. Kalau saya boleh bacakan 5 lokasi tersebut di SK Datuk Sarif Kampung Naruk Marudi, SK Telahat Limbang, SK Long Bembang Miri, SK Meritam Limbang dan Dewan Liok Batu Limbang. Mereka ini masih lagi melaksanakan proses pengundian ketika kita bersiaran langsung sekarang ini, dibantu oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga pastinya pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya yang bersama dengan masyarakat untuk memastikan proses demokrasi undi walaupun dalam keadaan cemas, walaupun dalam keadaan banjir dapat dilaksanakan dengan cukup sempurna bagi memastikan data 70% keluar mengundi itu dapat dicapai. Kalau melihat kepada laporan pada pagi tadi sehingga hari ini, kawasan pusat-pusat mengundi ini masih lagi terkawal, masih lagi selamat untuk mereka keluar mengundi, dan ini pastinya akan memberikan satu indikator yang lebih baik. Di Kuching kelak kita akan bersama dengan wartawan yang bertugas di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya di Simpang 3 Kuching untuk memastikan jumlah-jumlah undi terkini secara tidak rasmi itu dapat dikongsikan kepada penonton Astro Awani, dan kita akan tertumpu kepada Gabungan Parti Sarawak misalnya sebagai lawan yang cukup baik di negeri Sarawak ini dengan semua 31 parlimen dipertandingkan, dan juga bagaimanakah komposisi ini dapat dipertingkatkan dengan sasaran yang berhormat Premier Sarawak 28 kerusi sekurang-kurangnya untuk dimengenai oleh GPS, dan hasilnya kita akan lihat pada malam ini, dan ini akan menentukan struktur bagaimana pembentukan kerajaan yang akan datang kerana kita tahu baru-baru ini juga dalam tempoh 2 tahun yang lalu GPS memainkan mandat yang cukup kuat sebagai kingmaker untuk menentukan sebanyak 2 kali siapakah Perdana Menteri Malaysia. Mungkin dengan kedudukan kerusi yang tidak stabil akan berlaku, maka GPS akan masuk untuk memenuhi mandat rakyat itu dan menentukan siapakah kerajaan pada masa akan datang. Apapun, kita mengharap 1.9 juta rakyat Sarawak misalnya akan turun mengundi seperti yang dikongsikan tadi. Kita mahu optimis sekiranya dapat dilaksanakan 100% turun mengundi walaupun dalam keadaan banjir. Di Sibu juga keadaan diramal hujan pada sebelah petang, tetapi keadaan cuaca di sini cukup cerah, dan saya akan bergerak daripada Sibu kembali ke Kuching menggunakan kenderaan saya sendiri memandu sepanjang sejauh 5 jam untuk sampai ke Kuching untuk memberikan maklumat terkini hasil pilihan raya umum di Sarawak juga kepada penonton Astro Awani. Terima kasih Nuzul membuat perjalanan selama 5 jam untuk bawakan perkembangan dari Kuching secara langsung. Terima kasih, itu Nuzuluddin Abdul Razak, Wakil Astro Awani Sarawak langsung dari Kuching.